Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kes kita pada kali ini melibatkan nekrofil yang paling teruk dalam sejarah British selama 30 tahun tau. Memang berpuluh-puluh tahun barulah boleh tangkap si pelaku ni. Jadi untuk pengetahuan semua, nekrofil ni adalah orang yang bersetubuh dengan mayat. Bukan apa, takut ada yang terlupa kan. So kita macam remind balik lah. Jadi lebih daripada 3 dekad lelaki ni membunuh. Dah tu bersetubuh dengan mayat. Tapi tak ada siapa pun yang syak yang kata dia adalah pelakunya. Sebab memang tak ada sebarang kejanggalan yang ditunjukkan. So dah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah kita pada kali ini berlaku pada tahun 80-an di Tunbridge Wells yang berada di wilayah Kent. Jadi Kent ni sebenarnya adalah sebuah bandar yang terletak dekat dengan bandar London, England. Jadi Tunbridge Wells tu sendiri boleh dikatakan sebuah bandar kecil. Tambah pula time tu kan 80-an kan. Tepatnya lagi pada tahun 1987. So tak adalah pesat macam sekarang. Jadi dekat bandar tu juga ada tinggal seorang wanita yang bernama Wendy Neil. Wendy Neil pada masa tu berumur 25 tahun dan dia baru je bercerai dengan suami dia yang mana pada masa tu dia berkahwin sangat-sangat muda. Jadi lepas bercerai tadi, dia nak mulakan hidup baru. Biasalah nak ada fresh start macam tu dekat tempat yang baru, suasana yang baru kan. So pada masa tu dia pun pindah masuk ke sebuah apartmen. Cuma dia bukan menyewa apartmen tu seseorang lah. Katanya dia menyewa bilik je macam tu. Dan rupa-rupanya dekat sana pun ramai juga yang macam gitu kan. Menyewa bilik je. Lepas tu barang-barang dalam rumah tu bolehlah share-share macam tu. Okay, dalam masa yang sama juga, Wendy tadi dia mula kenal dengan seorang lelaki tau. Yang mana lama kelamaan lelaki tu jadi teman lelaki dia. Dia juga dah kerja dekat satu kedai cuci gambar. Zaman dulu kan nak dapat gambar sekeping pun nak kena pergi cuci kat kedai kan. Apa kalau kat tempat saya tu ada satu kedai yang dia panggil kedai Koneka. Tak tahulah dekat tempat korang mungkin namanya lain ke ataupun mungkin sama je kak macam tu kan. So pada masa tu Wendy bahagia sangat. Cuma pekerjaan dia tu menyebabkan dia selalu kena balik lewat malam tau. Sebab katanya dia selalu dapat shift lewat malam. So dia lah yang nak kena tutup kedai. Tapi nasib baik jugalah ada teman lelaki dia tadi. Teman lelaki dia tu lah yang selalu temankan dia balik daripada tempat kerja sana sampai ke rumah. Hello boyfriend dia kan. Okey, pada malam 22 Julai 1987, itulah kali terakhir teman lelaki Wendy hantar dia balik. Sebab lepas daripada tu tak ada lagi kabar berita daripada Wendy. Esok paginya tu Wendy tak datang kerja tau. Dah sampai masa untuk dia masuk shift pun tak datang-datang juga. Kawan-kawan dekat tempat kerja dia pun mula pelik lah. Sebab biasanya Wendy ni kalau dia tak masuk kerja, kalau dia ada hal ke apa, dia akan maklumkan dulu. Kalau tak dekat bosnya, dia akan cakap dengan kawan-kawan dia. Tapi hari ni tak dengar kabar berita langsung tau. So kawan dia tadi call lah rumah Wendy. Call dengan telefon rumah lah kan. Tapi tak berjawab. Jadi kawan-kawan Wendy tadi pun mula risau kan. Dalam masa yang sama mereka tahu tau yang Wendy ni ada teman lelaki. So mereka telefon teman lelaki Wendy, tanyakan hal Wendy. Kenapa tak masuk kerja kan? Wendy kat mana sekarang ni? Macam tu lah. So masa tu boyfriend Wendy pun heran juga. Sebab yelah tak macam Wendy. Biasanya Wendy akan hantar khabar kan. Lagipun malam semalam tu dia yang hantar Wendy. Wendy okey je. Tak ada apa yang pelik pun. Nak kata sakit ke apa, tak ada langsung. So dia risau. Panik. Dia pun ambil keputusan untuk pergi jenguk Wendy dekat rumah dia tu lah. Dah sampai rumah Wendy tadi, dia ketuk-ketuk pintu rumah Wendy tapi tak ada yang buka. Dia jerit-jerit panggil nama Wendy kan. Senyap juga. Masa tu lah dia mula cuak. Cuak engkau. Masa tu lah dia mula panik. Boyfriend ni panik. Yelah takut kalau apa-apa yang terjadi dengan Wendy kan. So masa tu dia nekat, dia tahu dia nak kena masuk juga ke dalam rumah tu. Dan tu nasib baik jugalah. Sebenarnya rumah Wendy ni ada pada ground floor tau. Dia memang tinggal dekat apartmen tapi rumah dia tu ada pada ground floor. Jadi boyfriend dia tadi cuma berjalan ke arah sisi bangunan tu, dah boleh nampak dah tingkap rumah Wendy. Masa tu dia nampak salah satu tingkapnya terbuka tau. Jadi dia tak fikir panjang dah, dia terus masuk ikut tingkap yang terbuka tu. Bila dah masuk tu lah dia jumpa mayat teman wanita dia dalam keadaan yang menyayat hati tau. Wendy dijumpai dalam keadaan terbaring di tilam dia dengan badannya yang penuh dengan lumuran darah. Jelas nampak yang Wendy ni dipukul dengan brutal sekali. Badan dia pula penuh dengan lebam-lebam tau.
Dah tu kepalanya pecah, penuh dengan lumuran darah juga, dan jelas nampak yang si penyerang ni pukul Wendy dengan senjata tumpul. Iya, kejam kan? Saya baru tahu tau, kalau gunakan senjata tumpul ni dia lagi sakit compare dengan gunakan senjata yang tajam. Jadi sebenarnya si pelaku ni dia pergi panjat tingkap yang sama yang boyfriend Wendy tadi panjat tau. So sebab itulah tingkap tu macam agak terbuka. Okey, masa tu boyfriend Wendy tadi terus call pihak polis dan pihak polis mulakan siasatan kes ni sebagai kes bunuh. Masa pihak polis sampai di tempat kejadian tu, mereka pasti tahu pembunuh ni masuk ikut tingkap yang mana teman lelaki dia panjat tadi lah. Sebab tingkap tu dalam keadaan terbuka. Dan dalam rumah pula tak nampak tahu ada tanda-tanda dirompak ke, rumah bersepah ke apa, kemas je. Dan tu paling penting, tak ada tanda-tanda perlawanan langsung daripada Wendy, daripada badan dia. Maksudnya, Wendy tadi dibantai sampai meninggal dunia masa dia tengah tidur. Jadi andaian yang pihak polis buat pada masa tu, si penyerang ni masuk ke dalam rumah semata-mata untuk membunuh Wendy. Dalam masa yang sama juga, pihak polis soal siasat jiran-jiran Wendy. Tapi semuanya cakap diorang tak dengar apa-apa pun semalam. Tak ada dengar langsung benda-benda yang mencurigakan yang berlaku. Pelik lah kan? Macam tu jugalah dengan kawan-kawan Wendy. Mereka pun tak nampak ada perubahan tingkah laku ataupun benda-benda pelik yang berlaku pada Wendy. Okey, macam yang saya cakap tadi, keadaan mayat Wendy ni sangat menyayat hati. Bila mereka buat bedah siasat, pihak polis mendapati si pelakon ni dah bantai Wendy sampai meninggal dunia. Dah tu ada juga cekikan pada leher mangsa. Cuma punca kematian tu bukan disebabkan cekikan. Ya, cekikan tu merupakan salah satu penderaan yang si pelaku ni buat pada Wendy. Jadi lepas dah meninggal dunia tu, si pelaku tadi pergi perkosa mayat Wendy dengan bermacam-macam cara tau. Okey, saya tak nak jelaskan secara detail part ni. Cukuplah kita tahu yang si pelaku ni perkosa mayat Wendy selepas dia dibunuh. Jadi pada masa tu pihak polis berjaya kumpulkan sampel air mani pelaku. Dah tu dia simpan. Yelah, in case kalau ada orang yang disyaki ke apa kan, bolehlah buat padanan. Jadi dekat tempat kejadian tu juga, pihak polis jumpa ada 2 kesan cap jari pada darah. Kan darah dah merata tempat tadi kan. Dan ada setengah darah tu yang terkena cap jari pelaku tau. Salah satu cap jari tu pula, cap jari yang penuh, bukan separuh-separuh tak. Cuma sebab pada masa tu kan 80-an lagi. So even ada cap jari sekalipun, susah sangat diorang nak jejak siapa si pelaku ni. Yelah, melainkan diorang memang ada orang yang disyaki kan, siapa-siapa yang terlibat. Bolehlah nak try padankan cap jari tu. Samalah juga dengan DNA air mani tadi. Semua masuk sistem, lepas tu klik, dah terkeluar siapa pelakunya kan. Jadi pada masa tu, pihak polis simpan cap jari tadi sebab mereka tahu bukti-bukti macam gini akan berguna juga suatu hari nanti. Okey, pihak polis juga jumpa kesan tapak kasut pada kola baju milik Wendy. Tapi siasatan ni tak ke mana juga tau. Sebab si pelaku ni sampai kesudah tak dapat dikesan. Seolah-olah vanish. Mungkin dia memang tak ada kaitan langsung dengan kehidupan Wendy. Tapi tetaplah siasatan masih lagi diteruskan. Dan lama-kelamaan makin slow. Yelah, kalau salah satu kes makin lama ambil masa, makin susah nak cari siapa pelakunya kan. Lepas tu mulalah akan jadi cold case macam tu. Kes yang tak dapat nak diselesaikan. Okey, pada 24 November 1987, lebih kurang dalam 4 ke 5 bulan selepas kes yang pertama tadi berlaku, pihak polis dapat satu lagi kes yang lebih kurang sama dengan kes Wendy tau. Ya, pihak polis terima laporan daripada restoran Buster Brown yang mana si pemanggil tu laporkan salah seorang pekerjanya tak datang kerja pada hari tu. So dia risau. Tolong pergi cek sama ada pekerja dia tu okey ke tak. Macam itulah kan. Jadi pekerja yang dilaporkan ni adalah Caroline Pierce yang berumur 20 tahun. So pagi tu dia tak datang kerja. Semua kawan-kawan dan juga bosnya tu risau. Mereka cuba call banyak kali tapi tetap tak berjawab. Dan sebab itulah mereka mereka ambil keputusan untuk laporkan hal ni kepada pihak polis. Lepas tu diorang minta untuk pihak polis pergi cek keadaan kawan dia. Jadi Caroline ni dia tinggal di sebuah rumah flat yang ada pada ground floor. Samalah dengan kes Wendy tu pun dekat ground floor juga kan. Okey, masa pihak polis sampai dekat rumah Caroline, mereka ketuk pintu rumah Caroline tu tapi tak berjawab. So diorang pecah masuk ke dalam rumah tu dan dalam rumah tu mereka tak jumpa Caroline pun kat sana. Zaman tu nak call macam mana kan? Bukannya ada handphone pun. Yelah ada handphone tapi orang-orang yang betul-betul ada je yang boleh dapatkan telefon tu. Jadi Caroline pada masa tu hilang gitu je.
Dalam masa yang sama, jiran-jiran Caroline ni datang jumpa dengan pegawai polis. Lepas tu, diorang bagi tahu, semalam mereka ada dengar bunyi bising. Mereka dengar suara seorang perempuan menjerit dengan kuat sangat. Dah tu jiran-jirannya cakap, diorang dengar bunyi bising tu semua, cuma mereka tak pasti bunyi bising tu datang daripada mana. Dalam rumah ke ataupun dekat luar. Dan bukan seorang tau yang datang untuk bagi keterangan, tapi beberapa orang jiran Caroline. Sekali fikir agak kecoh jugalah kan pada malam tu kan. Cuma pelik juga, kenapalah diorang ni macam tak report polis pun. Yelah, masing-masing diam je sampailah kes ni berlaku. Mungkin kalau diorang pergi report, masih lagi ada peluang untuk selamatkan Caroline kan. Cuma itulah, kalau saya pun, saya tak suka sangat nak masuk campur urusan orang ni. Sebab kadang tu kalau kita concern sangat, kita risau kod-kod apa yang jadi kan. Yelah, pergi report ke apa, sekali kita pula yang dicop pengibuknya kan. So, setakat ni je pihak polis dapat sahkan yang Caroline Pierce hilang pada tengah malam semalam. Yang mana pada masa tu dia baru je balik daripada shift dia dekat restoran tu, balik ke rumah. Dan dekat situlah si pelaku ni culik dia. Yelah, tengokkan keadaan apartmen Caroline ni, nampak sangat yang Caroline tak pernah sampai ke dalam rumah tu. Pegawai polis juga dapat keterangan daripada kawan tempat kerja Caroline. Malam tu, dia ada nampak Caroline naik sebuah teksi untuk balik ke rumah. Dah tu, jirannya pula dengar orang menjerit kan. So, pihak polis buat andaian awal yang Caroline diserang selepas dia turun daripada teksi. Belum sempat masuk ke rumah lah kan. Jadi, masa tu, Caroline dianggap masih hidup. Dan dia dilaporkan sebagai orang hilang. Jadi, pihak polis dan juga keluarga Caroline ni giat minta bantuan daripada orang ramai untuk bagi maklumat in case diorang ada terserempak ke apa kan. So, diorang sebarkan flyers. Dah tu diorang masukkan berita ni, kes ni ke dalam TV, dalam radio. Yelah, untuk bagi tahu orang ramai in case ada yang terserempak, ada yang ternampak Caroline. Lepas tu, dapatlah sedikit sebanyak info kan. Dan pada bulan Disember, diorang jumpa mayat Caroline. Jadi Caroline hilang pada masa tu lebih kurang dalam sebulan. Mayat Caroline dijumpai dalam keadaan telanjang. Telanjang pun bukan telanjang bulat jugalah, sebab katanya ada stocking ataupun yang mereka panggil tight tu. Nampak macam stocking tu dipakaikan balik pada mayat Caroline. So mayat dia ni dijumpai di kawasan padang yang agak terpencil. Dan tempat tu lebih kurang dalam 65 km je daripada rumah Caroline. Katanya kawasannya tu memang agak terpencil dengan rumputnya yang dah memanjang. So memang si pelaku ni pilih tempat yang mungkin dia fikir takkan ada orang yang pergi situ, lalu situ, dan mungkin tak akan ada orang yang jumpa dengan mayat ni. Sebab nampak macam ladang terbiar macam tu kan. So macam mana boleh jumpa? Sebenarnya ada seorang petani tanah sebelah, dia tengah bertani masa tu, yang mana dia tengah naik traktor dia ataupun yang kita panggil ketogala. Kalau orang luar dipanggil bajak kalau tak salah saya. Ya, dia naik benalah tu, traktor tu. Dan sebab traktor tu kan macam agak tinggi juga, jadi masa dia tengah menjalankan tugas dia tu, masa itulah dia ternampak ada sekujur tubuh yang dah tak bergerak dekat dalam semak sana. So bila dia perhati betul-betul, dia pasti itu adalah mayat seorang perempuan. Jadi dia pun terus laporkan hal ni kepada pihak polis. Pada masa tu pihak polis terus siasat tempat kejadian dan mayat Caroline dibedah siasat. Lepas bedah siasat, sama macam mayat Wendy Niels, mayat Caroline juga diperkosa tau. Dah tu ada tanda-tanda serangan seksual yang berlaku pada mayat dia. Cara pembunuhannya pun lebih kurang sama dengan kes Wendy, yang mana Caroline disiksa, dicekik dan juga dibantai dengan objek tumpul sampai meninggal dunia. Lepas meninggal, barulah dia buat nekrofilia tu, bersetubuh dengan mayat. Memang mental. Jadi lepas pihak polis jumpa mayat Caroline tadi, mereka terus hubungkan kes ni dengan kes Wendy. Yalah, sebab kedua-dua kes ni sama, kemungkinan dilakukan oleh orang yang sama. Dan kemungkinan orang ni akan menyerang lagi. Yelah, sebab tak ada kan tanda-tanda yang kata dia dah insaf ke apa. Tetap juga tak berhati perut sampaikan ada masa lain lagi selepas mangsa pertama dia. Jadi lepas pihak polis buat DNA test untuk padankan pelaku pertama dan juga pelaku kedua, betul, ia menunjukkan orang yang sama. So, pada masa tu pihak polis giat lagi sebarkan hal ni dekat media. Mereka bagi info penting pada media untuk jejak si pelaku. Sebenarnya tujuan utamanya untuk takutkan si pelaku tau. Yelah, untuk hentikan si pelaku ni daripada buat kejahatan ni lagi. Setakat ni je, kes ni dicop sebagai double murder. Kalau sekali je lagi dia buat pembunuhan tu, confirm dia akan dicop sebagai pembunuh bersiri. Jadi pada masa tu, si pelaku ni digelar sebagai backseat murder, pembunuh tempat tidur. Okay, kes ni sampai sini je tau. Sebab lepas viral dekat media, si pelaku dah stop dah. Senyap je. Dan lama kelamaan, kes ni jadi cold case.
Maksudnya kes yang tak dapat nak diselesaikan dalam jangka masa yang lama. So katanya penduduk Tunbridge Well pada masa tu happy lah kan sebab dah tak ada kes baru dah. Tapi masing-masing berwaspada ialah selagi si pelaku ni tak ditangkap, selagi itulah ada kemungkinan besar yang dia akan melakukan jenayah yang sama. So tahun ke tahun kes ni masih lagi tergantung sampailah tahun 2020, baru 3 tahun lepas tau. Lebih tepatnya lagi dalam hujung tahun 2019 lebih kurang lah. Okay, time ni pihak polis Tunbridge Well sibuk buka balik fail lama dan cuba untuk selesaikan kes-kes yang lama tergantung, cold case yang mereka panggil. Jadi bila disemak balik fail tadi, mereka ada DNA yang boleh digunakan. Macam yang kita tahulah zaman sekarang ni kalau ada DNA je, kita dah boleh trace dah saudara mara dia, dah tu boleh dapat alamat mereka kan. Jadi itulah yang pihak polis buat pada masa tu. Mereka hantar DNA yang tersimpan berpuluh-puluh tahun tadi, hantar pergi di lab dan awalnya tu mereka cuba padankan DNA ni dalam database diorang. Jadi database ni adalah pesalah-pesalah yang pernah melakukan kesalahan yang teruk tapi tak ada padanan. So terbuktilah yang si pelaku ni belum pernah kena tangkap dan belum pernah DNA-nya diambil. Biasanya kalau kes besar-besar je tau yang diorang akan ambil DNA ni. Kalau setakat bergaduh dekat pasar ke, tak adanya. Kecuali kes kita yang lepas lah, yang mana pada masa tu memang daerah sana giat kumpulkan DNA masyarakat setempat untuk disimpan dalam database kan. Okey, test punya test dari awal tahun 2020 sampailah akhir tahun 2020. Akhirnya mereka jumpa juga DNA yang sepadan. Yang kata percentage dia tu agak tinggi lah dengan si pelaku ni. Jadi kebetulan ada seorang lelaki ni kena tangkap atas jenayah keganasan. So pada masa tu DNA dia diambil dan pada masa itulah DNA dia cuba dipadankan dengan DNA si pelaku. Bila dah jumpa yang sepadan tadi, mereka tahu bukan lelaki ni yang diorang buru. Sebab yelah daripada percentage pun dah tahu kan taklah match 100%. Dan ikutkan umur pun kemungkinan si pelaku ni dah tua dah sekarang ni. Mungkin dalam 60 ke 70 tahun dah. So mereka pergi soal siasat lelaki ni yang DNA-nya tu lebih kurang sama dengan si pelaku tadi kan. Dah tu diorang tanyalah, ada tak saudara mara yang umurnya lebih kurang dalam 60 ke 70 tahun macam tu. Rupa-rupanya lelaki tadi ada seorang abang tau. Dan abangnya ni tinggal di Tunbridge Well. Abang yang dimasukkan adalah David Fuller yang berumur 65 tahun pada tahun 2020. Jadi, masa pembunuhan tu berlaku, umur dia sekitar 22 hingga 23 tahun. Rupa-rupanya, masa David umur 23 tahun tu, masa dia buat semua kejahatan ni, dia sedang menjalani kehidupan yang sangat normal tau. Dia ada family. Dia pernah berkahwin 2 kali dan ini perkahwinan ketiga dia. Dah tu dia ada 3 orang anak daripada ketiga-tiga isteri dia. Kahwin dengan isteri pertama, dapat seorang anak. Lepas tu cerai. Kahwin dengan isteri kedua pula, dapat seorang anak. Lepas tu cerai. Dan sekarang ni kahwin dengan isteri ketiga, pun ada anak juga. Pada masa penangkapan dia tu, anak bongsu dia, anak dengan isteri ketiganya ni, masih lagi remaja tau. Jadi orang yang kenal dengan David ni, dia gambarkan David sebagai seorang yang normal. Mereka pun tak sangka yang dia boleh jadi sekejam tu. Yelah, dia ada kejaya. Sepanjang hidup dia, dia bekerja sebagai seorang electrician dan juga engineer elektrik. Dia pernah bekerja dekat pangkalan tentera laut dan dia juga bekerja dekat hospital. Yang mana pada masa penangkapan dia tu, dia bekerja dekat hospital tau. Ya, tempat yang paling lama yang dia pernah bekerja dekat hospital lah. Katanya dia bekerja dekat hospital tu daripada tahun 2008 hingga tahun 2020. Masa dia kerja dekat hospital tu pun ramai sangat orang yang sukakan dia tau. Yelah, tak adalah suka falling in love macam tu, tapi sukalah dengan perangai dia, dengan gaya dia kan. Jadi dia digambarkan sebagai seorang berkebolehan, boleh dipercayai, baik dan juga jujur. Amanah orangnya. Ingat balik, normal guy tau, normal guy. So sebenarnya memang David tak pernah kena tangkap untuk kes keganasan. Tapi dia pernah kena tangkap sebab kes-kes kecil. Kecil pun tak kecil mana lah, sebab kes tu kes pecah rumah tau. Macam merompak macam tu kan. Nak kata kecil, tak adalah kecil sangat. Jadi sebab tak ada kes keganasan yang dilaporkan, itulah yang dia tak pernah bagi DNA dia tu. Sebab macam yang saya cakap tadi lah, hanya kes yang teruk je, DNA si pelaku ni akan diambil dan juga disimpan dekat dalam database. Okey, kita tengok masa kecil David ni pula macam mana. Masa kecil dia pernah main bakar-bakar tau. Bakar itu, bakar ini. Dan yang paling teruk, dia pernah bakar rumah orang. Banyak kali jugalah dia hidupkan api dekat tempat yang tak sepatutnya. Tapi yelah, sebab dia masih kecil masa tu kan. So jenayah dia tak dilaporkan. Masa dia remaja pula, kerap sangat dia merompak rumah orang.
Ya, bila tuan rumah sedap duduk tidur tu, masa itulah dia akan pecah masuk rumah orang. Lepas tu, dia akan ambil barang-barang yang berharga. Dah tu, kalau dia terjumpa kunci kereta ke apa kan, dia akan curi juga kereta tu. Jadi, untuk kes merompak rumah orang ni je, dia pernah kena tangkap sebanyak 3 kali tau. Tak tahulah berapa kali dah dia pernah buat kerja ni, tapi yang pernah tertangkapnya cuma 3 kali. Tapi yang peliknya, dia tak pernah dipenjarakan atas kesalahan ni tau. Tak pastilah macam mana dia handle benda ni, atau mungkin dia kena tempoh probation macam tu je ke kan. Yelah macam yang kita tahu, kalau first time buat kejahatan, dia orang akan bagi probation macam tu je. Cuma ini dah 3 kali tau, benda yang sama lagi. So, tak pasti macam mana dia handle benda ni, macam mana pihak polis time tu handle benda ni. Yang pasti, dia tak pernah dipenjarakan. Mungkin, lepas buat kesalahan macam gitu pun, boleh terlepaskan. Itu yang dia jadi makin berani. Dah tu, dia berkahwin, dapat anak dan jalani kehidupan yang normal. Okey, apa yang jadi pada 3 Disember 2020, masa tu kita semua dalam pandemik kan. Pihak polis pergi ke rumah David yang mana dia tinggal dengan isteri dan juga anak dia pada masa tu. Pegawai polis pergi rumah dia pagi-pagi hari lagi. Diorang ketuk pintu rumah David. Isteri dan anak David pula masih lagi tidur dekat bilik. Jadi David lah yang buka pintu. Masa tu juga David ditahan atas double murder dan paling penting tak ada perlawanan daripada dia. Tak ada perlawanan langsung. Relax je orangnya. Patutlah orang cakap dia baik kan. We're from Kent Police and we're investigating the murders of Wendy Nell and Caroline Pearce in 1987. Okay? As part of that investigation, you've been linked as a suspect both geographically and forensically. Okay? If you listen to what my colleagues have said. Right, David, you're under arrest on suspicion of the murders of Wendy Nell and Caroline Pearce in 1987. Do you understand? You do not have to say anything, but it may harm your defence if you do not mention, when questioned, something which will later lie in court. Anything you do say may be given in evidence. You are being arrested to secure and preserve evidence by means of questioning, so we can conduct searches, so forensic samples can be obtained. Okey, lepas kena tahan tu, DNA dia diambil. Masuk ke lab, padankan dengan DNA si pelaku ni dan boom, 100% match. Tapi masa David kena tahan tu, bila pegawai penyiasat polis bagi tahu kenapa dia ditahan, yang kata dia disyaki melakukan pembunuhan pada tahun 80-an, lepas tu diterangkanlah secara detail-detail yang lain kan. David, dia tak mengaku langsung tau. Dia cakap apa tau? Dia cakap, siapa perempuan-perempuan tu? Dia tak kenal pun dengan Wendy dan juga Caroline. Dia tak tahu pun ada pembunuhan yang berlaku dekat tempat tu. Malah, dia cakap yang dia tak biasa sangat dengan tempat tu. Ialah dengan kawasan Tunbridge Well tu kan. Padahal, dia tinggal dekat sebelah daerah Tunbridge Well tu je tau. Tapi tak apalah, dia tak nak ngaku tak apa. Jadi, dalam masa yang sama juga, pihak polis dapatkan waran geledah untuk rumah David. Ialah kod-kod jumpa bahan-bahan bukti untuk dakwa David nanti kan. So, dekat rumah tu sebenarnya mereka jumpa banyak sangat bukti yang David sorokkan dekat sekitar rumah dia tau. Ada buku diary dia yang dia tapekan dekat bawah meja. Dah tu ada juga barang-barang yang dia sorokkan dekat bawah tilam. Rupa-rupanya David ni dia ada satu tabiat tulis diary tau. Katanya dia ada penyakit borderline disorder, so dia selalu tulis apa yang dia buat secara harian. Tulis tu pula secara detail dengan resit-resit, apa yang dia beli pada hari tu, apa yang dia buat, semuanya disimpan. Saya pun baru tahu tau, ada juga orang yang macam ni kan. Detail betul. So pada masa tu, pihak polis jumpa banyak biji buku diary dengan bersepah dokumen yang lain. Jadi setiap invoice dan resit daripada kerja technician dia dulu pun, dia ada simpan juga. Ya, ada juga SD card. Lepas tu ada juga pen drive, hard disk dan juga 3 biji handphone. Itu semua disimpan. Okey, dalam banyak-banyak resit tadi, kebanyakan alamatnya adalah Tunbridge Well. Ya, sebenarnya dia kerap sangat dapat job dekat Tunbridge Well tu. Boleh kata tempat tu, alah dia dah katam dah. Yang mana dia cakap dia tak kenal tadi kan. Lepas tu, dalam banyak-banyak resit tadi, ada beberapa resit daripada restoran Buster Brown. Yang mana restoran ni sebenarnya adalah tempat Caroline bekerja. Salah satu resit tu pun ada yang bertarikh pada malam Caroline hilang. Nampak kan? Pada malam Caroline tu hilang, dia ada pergi restoran tu. Maksudnya betul lah. Dia akan mengintip dulu mangsa-mangsa dia ni. Tahu selok-belok jadual mangsa dia, barulah dia akan bertindak. So, benda ni memang dah rancang daripada awal dah. Okey, dekat rumah dia juga, pihak polis jumpa ada satu album gambar. Dekat
dekat belakang kepingan gambar tu kan biasanya akan ada logo ataupun nama kedai tempat yang kita pergi cuci kan. Seingat saya dulu kalau pergi cuci gambar ada tertulis Koneka tau dekat belakang gambar tu, sebab ialah nama kedai yang saya pergi cuci tu kedai Koneka. Jadi ditulislah Koneka. Tak tahulah kalau memang semua tulis Koneka ke apa kan. Jadi lebih kurang samalah dengan kes ni. Pada gambar tu ada tertulis kedai gambar tempat Wendy bekerja. So dengan penemuan ni semua, kemungkinan besar David kenal dengan Wendy. Mungkin Wendy yang layan dia masa dia pergi cuci gambar tu. Dan dalam banyak-banyak gambar yang dia cuci tu, ada satu gambar David ni tau. Gambar tu dia ambil dalam keadaan menyarap. Dan kat sini, pegawai penyiasat nampak yang David ada pakai kasut. Kasut tu pula sama jenis dengan kesan tapak kasut yang ada pada baju Wendy. Dah jelas sangat dah ada connection dekat situ. Okey, dalam album gambar tu juga ada gambar David yang tengah berbasikal dekat satu jalan ni tau. Dan bila disemak balik, rupa-rupanya jalan tu adalah jalan yang menghala ke tanah terbiar tempat mayat Caroline dijumpai. Nampak? Kaitan dengan kes Caroline pun dah jelas juga kan. Yang paling penting DNA 100% match. Sebenarnya ini adalah apa yang pihak polis tahu pada masa tu. Apa yang pihak polis tak tahu lebih teruk lagi daripada ni tau. Ingat lagi tak? David pernah kerja dekat hospital kan. Dan sebab dia technician dekat hospital tu, dia dapat akses ke semua tempat dekat hospital. Satu hal lagi, dia ni kan necrophile. Orang macam dia ni biasanya susah sangat lah nak tinggalkan habitat dia tu. Habit dia tu, habitat tu tempat tinggal. Memang tempat tinggal pun. Pastinya kalau cakap habitat pun macam tak salah lah, sebab dia suka sangat pergi ke bilik mayat tau. Ya, kalau dah orang macam gitu, tak mungkin tiba-tiba je boleh stop kan. Mesti ada macam something happen, something big happen dulu ke, baru dia boleh stop. Rupa-rupanya masa dia dekat hospital tu, dia selalu sangat masuk dalam bilik mayat. Untuk apa tahu? Macam biasa, macam yang cakap tadi, untuk puaskan nafsu dia. Biasanya bila ada pesakit yang meninggal, mereka akan buat bedah siasat, lepas tu simpan dalam bilik mayat kan. Masa simpan dekat dalam bilik mayat tu lah dia akan buat kerja dia. Katanya dia akan perkosa beberapa mayat sekaligus. Dan dia buat kerja ni boleh kata hari-hari. David akan masuk ke dalam bilik tu lepas pekerja semua balik. Katanya dia orang bekerja dalam pukul 8 ke pukul 9 macam tu pagi, sampailah pukul 5 petang kan. Lepas pukul 5 petang je, itulah shift David ni pula. Jadi untuk sorokkan kejahatan dia ni, untuk nampakkan dia kekal baik macam tu kan, sebenarnya sebagai langkah berjaga-jaga, dia akan selalu sangat bawa tools box dia. Pergi mana-mana sekalipun dia akan bawa tools box tu. Nampaklah macam dia tengah bekerja. So in case lah kalau ada dia terserempak dengan siapa-siapa ke masa dia tengah dalam bilik mayat tu, bolehlah dia cover, kata dia tengah baiki itu, baiki ini macam tu. Dan peliknya, sepanjang dia buat kerja tak senonoh tu, tak pernah pula dia kena tangkap tau. Malah kawan-kawan dia tak syak langsung yang kata dia tengah buat kerja keji sekarang ni. Hebat betul lah dia sorok rahsia. Jadi mesti ada yang tertanya-tanya, kalau pandai sorok sangat, kenapa pihak polis dapat tahu kan? Ingat lagi tak pihak polis jumpa SD card, drive dan juga 3 biji telefon tu? Semua ni kan pihak polis jumpa dekat rumah David masa dia pergi geledah tu kan? Ya, dekat dalam tu ada video-video yang David sedang melakukan necrophilia dengan mayat mangsa dia dekat bilik mayat hospital tu. Jelas lagi nyata. Dia rakam sendiri adegan dia yang tengah berhubungan dengan mayat tau. Seolah-olah macam dia tengah buat vlog sendiri macam tu lah. So banyak gila lah bukti kejahatan dia. Dah tu pihak polis dapat bukti baru. David gunakan kad akses dia untuk buka pintu tu. Tik 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 tu kan. Ya, dia gunakan kad akses tu untuk ke bilik mayat lebih daripada 1000 kali. Kau pergi buat apa David? Bilik mayat kerap-kerap sangat. Kan? Mungkin banyak lampu rosak lah kot. Tiba-tiba kita nak masukkan cerita horror kita kat sini kan. Biasa kalau dalam bilik mayat, masuk bilik mayat, lepas tu lampu terpadam. Inilah. Sebab itulah dia selalu pergi sangat bilik mayat tu. Combination lah dekat sini. Crime horror. Okay, setakat ni je pihak polis percaya David Fuller dah melakukan necrophilia sekurang-kurangnya kepada 102 mangsa. Itu berdasarkan apa video yang dia buat tu tau. Tapi mereka percaya bilangan mangsanya mungkin lebih daripada apa yang dilaporkan ataupun lebih daripada apa yang dia orang jumpa.
Dan mangsa yang paling muda adalah kanak-kanak yang berusia 9 tahun. Mangsa yang paling tua pula berumur lebih daripada 100 tahun. Dah tu jenayah yang dia buat ni dalam jangka masa 12 tahun tau. Lama jugalah, daripada 2008 sehingga tahun 2020. Okey, macam yang kita tahu, kan dia suka sangat tulis diary kan. Lepas tu ada satu diary tu, dia macam khaskan. Diary ni hanya untuk dia punya hobi nekrofil tu. Boleh cakap hobi ke ketagih kau ni? Jadi setiap kali dia buat kejahatan tu, setiap kali dia bersetubuh dengan mayat, setiap kali itulah dia akan catat info-infonya tau. Antara info-info yang biasa dicatat adalah nama, umur, lepas tu dia akan komen tentang mangsa dia ni. Ya, dia akan tulis pengalaman dia bersama dengan mangsa dia. Sakit dah, memang dia sakit. Jadi sebab setiap kali dia melakukan kejahatan, dia akan catat. So pada masa tu, pihak polis mendapati nama yang sama ditulis berulang kali. Berulang kali dekat helaian yang berlainan. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan perkosa mayat yang sama berulang kali selama beberapa hari tau. Ya, selagi mayat tu tak dikeluarkan, tak diserahkan kepada family. Sampaikan pihak polis ni perasan, bila dah tak ada dah nama ditulis lagi dekat helaian seterusnya, maksudnya mayat ni dah pun diserahkan kepada pihak keluarga. Sampai macam tu sekali. Pernah tahu ada seorang mak ni, dia di interview lah, dia cakap yang dia rasa jijik sangat sebab lepas dia dapat je mayat anak dia tu, dia pun macam, yelah seorang mak kan, baru je kehilangan anak. Jadi bila dia dapat mayat anaknya tadi, dia cium dahi, dia belai rambut, dia lagakan pipi, dia baring sebelah anak dia tau. Lepas tu dia macam orang kata bagi bercakap lah dengan mayat anak dia tu sebagai tanda perpisahan kan. Tapi bila dia dah tahu rupa-rupanya mayat anak dia diperlakukan begitu dan dia pula selepas orang tu perkosa anak dia rasa macam jijik gila. Dan yelah dia marah, dia sedih. Saya pun tak boleh bayang macam mana perasaan seorang ibu yang baru je kehilangan mayat tapi mayat anaknya pula diperlakukan macam tu. Okey, sebenarnya dekat dalam SD card tu bukan ada video vlog dia tadi je, tapi ada juga video lucah kanak-kanak. Katanya kebanyakan video tu semua dia download daripada internet. Ada lebih kurang 800,000 file dan 504 video dalam semua hard disk dia tu. SD card, phone semua tu lah. Banyak gila kan? Semua file-file tu pula adalah XX punya rate. Ya, termasuklah juga dengan vlog dia tadi. Sekali fikir, jenuh jugalah polis nak semak satu-satu kan. Kalau tak cek satu-satu kan takut terlepas pula. Yelah terlepas pandang rupa-rupanya, oh dia pernah buat kejahatan yang lain lagi gitu kan. Itu yang diorang nak kena semak secara detail. Jadi bila semua bukti dah terkumpul, David Fuller didakwa dengan 2 pembunuhan dan 51 serangan seksual. Pada 15 Disember 2021, masa dekat mahkamah, David Fuller mengaku bersalah dengan semua jenayah seksual yang didakwa atas diri dia. Tapi dia tak mengaku bersalah dengan 2 pembunuhan yang berlaku pada tahun 1987. Dan lepas beberapa hari perbicaraan tu berlangsung, dia tukar balik statement dia. Katanya dia mengaku bersalah atas tuduhan membunuh Wendy dan juga Caroline. Mungkin sebab dia fikir, banyak sangat bukti ni. Dengan DNA lagi 100% match kan. Kalau tak mengaku nanti lagi teruk dia kena. Yelah bukti DNA dah kukuh. Lepas tu alibi pun memang dia ada dekat tempat kejadian. Ataupun mungkin kata dia tahulah dekat area situ kan. So mungkin dia fikir dia dah tak boleh nak lari mana dah. Sebab itulah dia mengaku. Jadi David Fuller dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Maksudnya dia akan meringkut kat dalam penjara sampai akhir hayat dia. Yelah masa dia kena tangkap tu pun umur dia dah 65 tahun dah. And okey lah, itulah dia cerita David Fuller yang mana nekrofil yang paling gila gila sangat. Dan katanya dia adalah nekrofil yang paling teruk dalam sejarah England. Bagi saya dia sakit. Serius dia sakit. Sebab itulah dia buat kejahatan tu semua. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ini. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.